Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin, Nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin, amma ba'd. Yang dihormati Al-Fadhil Ustaz Muhammad Sirajuddin selaku pengurusi, yang dimuliakan pengurusi Ahli Kuasa Surau Al-Ihsan, muslimin dan muslimat para jemaah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla kerana pada pagi yang mulia, yang ceria ini dapat kita berkumpul di rumah Allah ini di dalam program menunaikan tanggungjawab sebagai seorang hamba Allah yang diberi peluang untuk mengabdikan diri kepada Allah di atas muka dunia ini seberapa lama ketika yang telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada kita. Maka daripada realiti kehidupan, daripada suasana yang berlaku pada saat ini, kita lihat orang-orang yang sampai ke rumah Allah pada waktu ini, waktu pagi, adalah orang yang berhak menerima anugerah sebagaimana yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, basyiril masyaina fi zulami ilal masajid bin nurit tam yaumal qiyamah. Sampaikanlah kabar gembira, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada al-masya'in, orang yang banyak berjalan ke masjid di dalam suasana yang masih gelap. Walaupun kita hari ini nampak cerah, lampu cerah tu, tapi langitnya masih lagi gelap. Dalam keadaan ini Nabi sampaikan khabar gembira kepada kita semua dan orang-orang yang berjalan ke rumah Allah Azza wa Jalla bin nuritam yaumal qiyamah, dengan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Inilah satu persiapan diri yang besar di mana seorang manusia yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla semestinya sedar bahawa kehidupan kita di atas dunia ini adalah merupakan jambatan ke akhirat. Ada sebahagian ulama mengatakan mazra'atun, tempat kita bercucuk tanam untuk mengambil hasilnya di akhirat. Suasana ataupun fenomena lihat nak pergi ke masjid di zaman kita hari ini pun satu fenomena yang berat. Nabi memberi khabar gembira kepada orang yang berjalan ke masjid, khusus pada waktu malam. Dan dalam hadis lain Nabi sallallahu alaihi wasallam juga beritahu, di antara solat yang berat ke atas orang munafikin, iaitulah solat subuh dengan solat isya. Kerana waktu itu waktu gelap. Orang munafikin dia pergi masjid bukan nak solat, yura'unan nas, pergi nak tunjuk pada orang. Jadi oleh kerana gelap, orang tak nampak, maka dia pun tak pergi. Para jemaah sekalian, maka marilah kita meningkatkan salah satunya kefahaman kita. Yang kedua, meningkatkan kesedaran kita tentang bagaimana pentingnya hidup beragama. Hidup dalam suasana kita beragama, artinya bila kita kata saya ni penganut agama Islam, takkanlah
sebagai seorang penganut agama, kita tak tahu apa agama kita. Kita tidak tahu apa peraturan dia, halal, yang haramnya, yang disuruh, yang dilarang. Maka untuk mengetahuinya, untuk memahaminya, tentulah kita memerlukan kepada ilmu pengajian. Ini di antara punca yang pertama, sebagaimana Allah perintahkan dalam Al-Quran, sebagaimana Imam Bukhari telah meletakkan bab fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam, ketahuilah bahawa la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Kata di Al-Bukhari, al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Ilmu sebelum berkata dan beramal. Kita pergi buat terbalik, buat dulu lepas tu baru tanya. Itu dipanggil ilmu terbalik. Hari ni banyak orang ni, bila dia jumpa skim cepat kaya ke saham apa, masuk lalu. Lepas bila kena tipu baru orang cari-cari, Ustaz, tolong solat hajat sikit, macam mana saya punya duit sudah hilang. Lepas tu satu lagi nak tanya saham ni betul ke tak betul, dia dah kena tipu dah. Ni apa cerita lagu ni? Al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Ilmu sebelum kita berkata dan beramal. Tambah-tambah hari ni, di zaman kita duduk, tidak tahulah sesuai ke tidak saya menamakan zaman fitnah internet. Kalau dulu nak buat fitnah payah juga. Nak masuk dalam surat khabar, kena hantar dulu, post dulu. Lepas tu dia ada penapis dia, ada editor dia, ada redaksi dia, nak tengok. Hari ni tuanlah editornya, tuan punyanya tulis je. Sambil-sambil nak tidur boleh buat tuduhan kepada orang, boleh tulis macam-macam. Maka di saat tersebarnya maklumat yang tidak terkawal, maka di sinilah ilmu, kefahaman kita sangat perlu, supaya kita tidak menyebarkan benda-benda yang tidak baik dan juga tidak menerima perkara yang tidak baik. Jadi dalam tazkirah ringkas saya pada pagi ini, kita pilih satu tajuk yang mudah saja. Tetapi tajuk ini lebih kepada realiti kehidupan semasa. Iaitulah 7 wasiat Nabi SAW kepada seorang sahabat yang bernama Abu Zar Al-Ghifari. Abu Zar ni seorang sahabat yang wara'. Dia pernah pergi jumpa Nabi SAW. Dia kata, ya Rasulullah, istamilni, lantiklah saya apa-apa jawatan. Minta. Bukan pergi lobby, pergi minta. Nabi kata, ya Abu Zar, wahai Abu Zar, innaka dha'if, mu ni lemah, tak boleh pegang jawatan. Wa innaha amanatun, jawatan itu amanah, dan kamu akan menyesal kalau kamu tidak dapat menunaikan tanggungjawab. Banyak lagi hadis-hadis awsani kata di Abu Zar. Dalam hadis ini ada 7 pesanan Nabi SAW yang patut kita ambil perhatian. 7 pesanan ini dipesan oleh Nabi SAW supaya Abu Zar dan kita yang mendengar pun dapat pesanan. Jangan kata, oh, Nabi pesan ke Abu Zar tu, aku tak ada kena-mengena. Bila kita nak hidup zaman Nabi je? Nak sampai kita dapat pesanan. Dalam ilmu perundangan Islam ini, semua khitab, sama ada khitab itu Allah SWT sebut kepada Nabi SAW, atau Nabi sebut kepada umat, maka dia menjadi syariat, kecuali disebut sebagai khusus. Maka Allah Ta'ala sebut khassatan laka min dunil mu'min. Hukum ini khas untuk Nabi, bukan untuk orang mukmin yang lain. Contohnya, Nabi kita boleh kahwin lebih daripada 4 orang. Dia boleh wisal, puasa dia berterusan, tak payah buka. Dan beberapa khususiat lain yang khas untuk Nabi, kerana Allah Ta'ala beri kepada dia kekuatan yang lebih daripada kita. Jadi wasiat yang pertama, kata Abi Zar radhiyallahu anhu, qal awsani khalili bisab'in. Kekasih aku, biasanya sahabat-sahabat ni dia akan sebut macam tu, awsani khalili,
kekasih aku. Sama juga nanti kita sebut dalam hadis Abu Hurairah, Ausani Khalili. Abu Darda juga menerima wasiat banyak. Sebuah buku yang dikumpulkan oleh para ulama, Wasaya ar-Rasul. Hadis-hadis yang menyebut tentang wasiat Nabi. Nah, itu cantik. Ada yang sahih, ada yang tidak sahih. Dalam hadis kita ni, Ausani Khalili bisab'in. Abu Zar kata, kekasih aku berpesan dengan 7 perkara. Yang pertama, bihubbil masakin wa an adnuwa minhum. Tuan-tuan tanda. Yang pertama, supaya aku mencintai orang-orang miskin dan dekat dengan mereka. Ini pesanan yang pertama Nabi, supaya kita mencintai orang miskin. Sayang kita, prihatin kita kepada mereka, sebab Allah Subhanahu Wa Taala telah tetapkan mereka ini orang-orang yang susah, orang yang memerlukan bantuan. Kalau kita tengok dalam satu masyarakat, itulah dia panggil komponen masyarakat. Kalau kita duduk dalam tempat ni, semua orang kaya belaka. Agak-agak boleh hidup, tak boleh hidup kita. Mana nak boleh hidup? Siapa nak angkat sampah kita? Fikir hak tu pun kita rasa lemah dah. Sebab satulah, hari ni orang duduk sebar gambar. Kita dah kata, ini orang-orang apa ni, sampah. Dia kata, bukan orang sampah. Orang ni yang menyelesaikan masalah. Dia yang mengangkut sampah, dia yang bersih kawasan, dia yang buat kita, dia yang bantu kita buat bangunan, buat rumah, jaga kebun, jaga hayawan. Jadi sahabat-sahabat ni ada. Maka rezeki Allah SWT telah tetapkan rezeki seorang manusia itu tak boleh nak langgar lagi. Jadi kata di ahli tasawuf yang masyhur, Ibnu Athaillah, dia kata la tastati an taghriq. Kamu tidak mampu untuk nak memecahkan tembok takdir yang telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Cuma kita tak tahu takdir itu setakat mana. Tak boleh menyalahkan takdir, kata orang. Betul. Kita ni dalam mazhab Ahlussunnah, dia panggil mazhab yang mempercayai bahawa segala perkara itu dengan qada dan qadar Allah Azza wa Jalla. Kita tahu. Tetapi bila kita tahu ini takdir Tuhan? Bila? Setelah berlaku. Jangan kata saya ni tak solat ni sebab ini takdir Tuhan, saya tak solat. Awak boleh cakap pula takdir Tuhan. Jadi kita sebagai seorang yang diberi akal oleh Allah Azza wa Jalla, wajib berusaha. Kita dah usaha sungguh-sungguh, bekerja, belajar, tapi tak dapat. Setakat tu kita dapat, maka kita redha dengan dengan takdir Allah Azza wa Jalla bahawa setakat ini yang kita boleh. Yang pertama ini, wasiat yang pertama, menyantuni, hubbil masakin, sayang kepada orang miskin. Terdapat banyak hadis-hadis yang menyebut tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri berdoa, Allahumma ahyini miskinan wahsyurni fi zumratil masakin. Hadis doa ni ramai orang tak nak baca. Ya Allah, jadikan aku miskin. Saya pun mula-mula baca hadis ni, kenapa pula miskin? Kita nak senang. Kita duduk doa nak Allah warzuqni al-ghina 'anil nas, minta kita nak senang, nak tak payah duduk tingkat dengan orang. Miskin di sini para jemaah, kalau kita baca dalam syarah hadis, miskin bukan semuanya miskin tu dengan makna susah, tak ada makan, tak ada harta. Miskin di sini dengan makna at-tawadhu. Allahumma ahyini miskinan, ya Allah, Allahumma ja'alni mutawadhi'an. Jadikan aku ni orang tawadhu. Wahsyurni, kumpulkan aku nanti fi zumratil masakin, di dalam kumpulan orang-orang miskin, dengan mana orang yang tawadhu. Jadi bukan semua orang miskin itu baik. Di antara perkara yang sangat-sangat ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitulah besarnya kesalahan dosa al-ahil al-mutakabbir. Orang susah yang sombong. Ini buat lebih berat. Sebab tak ada sebab dia nak sombong. Dia dah lah susah, dah lah miskin, sombong pula. Kenapa? Jadi kalau orang kaya sombong, layak juga dengan dia, sesuai. Saya dia tu sombong mana sabar juga, rumah dia besar, kereta dia banyak, harta dia banyak. Jadi kalau nak sombong, ada sebab. Ini orang miskin pergi sombong, tak. Maka Nabi kita larang,
daripada orang miskin bersifat sombong. Maka kita memahamilah bahawa miskin di sini dengan makna orang yang memerlukan. Orang yang memerlukan maka kita cari. Hari ini para jemaah, alhamdulillah, tuan-tuan bersyukur pada Allah Azza wa Jalla, kita tak payah susah payah. Berapa banyak NGO, anak-anak muda kita ni menubuhkan NGO semata-mata nak pergi bantu orang susah. Saya ikut banyak tempat dah. Ada yang pergi ke Cambodia, ada orang yang pergi ke Vietnam, ada orang pergi ke Syria. Semua tempat ada yang buat dalam negeri sendiri. Macam-macam cara dia buat. Bawa bantuan makanan, paling tidak pun tolong bawa korban pergi sembelih tempat dia. Adalah cerita-cerita dia. Maknanya orang, masyarakat kita ni suka nak bantu orang. Maka kita ambil lah wasiat yang pertama ini, wasiat menyantuni orang miskin. Satu hadis Nabi kita tegur ketika kita buat kenduri. Dalam hadis Nabi kata syarrut ta'am ta'amul walimah. Di antara makanan jamuan yang tidak baik iaitulah jamuan walimah. Kita buat kenduri, kahwin anak ke apa benda. Sebab apa tak baik? Dipanggil orang-orang yang kenyang dan dibiarkan orang lapar. Apa maksud hadis? Biasalah kita dalam senarai kad jemputan kita tu, siapa orang mula-mula kita nak panggil? Mesti hak kaya-kaya, hak besar-besar, hebat-hebat. Ini orang kenyang. Rumah dia tu kalau nak makan sekadar tahu lagi pun tak habis makanan. Tapi yang miskin, yang patutnya menjadi jemputan yang terawal, orang yang lapar, Nabi kita tidak dipanggil. Kalau panggil pun tak bagi kad dah. Dia tahu ni tak payah kad. Sekepi kad pun RM5 harga. Tak. Orang miskin pada cungik gitu ya. Pergi rumah saya nanti. Ini dia panggil beri makan kepada orang kenyang, tinggal orang lapar. Jadi kalau kita nak kenduri, senara awal iaitulah orang fakir miskin dalam kawasan kita. Muslimin dan muslimat para jemaah sekalian, itu wasiat yang pertama, supaya kita menyantuni orang miskin. Kemudian yang kedua, wa an anzur ila man huwa asfal minni. Nabi kita juga berpesan supaya aku tengok kepada orang yang di bawah kita, jangan tengok orang yang di atas. Ini dalam bab mana ni? Kata di para ulama hadis, ini di dalam bab hidup keduniaan. Dalam bab hidup dunia ni, kita tengok orang bawah, jangan tengok orang atas. Kalau tengok orang atas, tak tidur kita tak. Allah Akbar, tengok, banyak lagi harta dia. Kita baru ada 1 juta, dia ada 2 juta. Kita baru rumah baru 2 tingkat, dia sudah 4. Jadi akhir sekali macam nak hidup. Memadai kita tengok orang bawah kita, tengok bawah. Masya Allah, tabarakallah, aku ni nikmat besar. Besar nikmat kita sebab kita sudah memiliki apa yang kita ada. Dalam hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebut, hadis diriwayat oleh Imam At-Tirmizi, kata Nabi, man asbaha minkum aminan fi sirbih, mu'afan fi badanihi, wa indahu qutu yaumihi. Nabi kata apa? Man asbaha minkum mu'afan fi badanihi. Siapa dia sedar pada waktu pagi, sihat tubuh dia. Mata kita boleh berkelip, kita boleh berjalan, nak makan pun boleh. Aminan fi sirbihi, aman hidup dia, keluarga dia pun selamat sejahtera, kampung kita pun tak adalah diganggu gugat oleh orang, negara pun aman, tidak sebagaimana negara-negara lain yang hidup dalam keadaan takut. Sedar waktu pagi hidup dengan bom sana sini. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Indahu qutu yaumihi. Hari itu dia sudah ada makanan dia. Makanan kita sudah ada, alhamdulillah. Makanan bukan sakat untuk hari ni, untuk 100 tahun pun cukup lagi makanan. Tapi belum tentu makanan ada ataupun tak ada makanan. Kita kata, duit saya banyak, duit banyak. Kalau makanan tak ada, tak boleh makan juga. Saya waktu kena banjir baru ni di kawasan kita, orang kaya ni, toke besar, pergi nak dapat air sebotol, orang tak bagi dia. Dia mari jumpa saya lepas banjir, dia kata, Ustaz kena bagi nasihat kepada masyarakat ni. Jangan tengok kepada duit saya. Memang dalam poket saya berpuluh ribu ada duit dia tu, tapi apa nak buat, sebotol air nak beli tak ada. Itu je harga kehidupan kita. Orang kampung tak nak bagi, dia tak, awak toke mana boleh. Dia tu bukan soal toke hari ni, soal mana makanan. Kita duduk terkepul tengah air macam ni, mana ada makanan.
Indahu qutu yaumi. Nabi tak kata dia ada duit, dia ada makanan. Tengok dalam hadis ni Nabi kata indahu qutu yaumi, dia ada makanan untuk dia makan. Duit belum tentu kita boleh makan. Saya selalu gurau orang kampung, kata pokok kawan kampung ni kaya belakang ni, duit tak habis nak makan. Dia kata betul lah ustaz, kalau boleh makan tak cukup duit pun. Sekali makan macam mana? Kena duit 100, 10 keping tak cukup, mana nak kenyang? Ketah. Indahu qutu. Apa Nabi kata? Ka'annama huyizat lahu dunya bihazafiriha, seolah-olah dunia dengan segala isi ini adalah milik kita. Ini dia panggil sifat al-qanaah. Adanya wujudnya perasaan qanaah, perasaan kita merasa bahagia, happy kita dengan apa yang kita ada. Tapi kalau kita tak happy dengan hak kita ada, kita duduk kejar lagi, maka kita akan jadi rebah di tengah jalan. Ada juga orang tanya, bukankah hadis macam ni menyebabkan kita jadi lemah nak kerja? Tak. Kita tidak lemah sebab kita tak tahu Allah Ta'ala telah takdirkan rezeki kita melalui usaha yang kita buat. Kita tak boleh tunggu saja. Tak apalah kalau macam ni, Allah Ta'ala dah tetapkan rezeki, saya tak kerja pun, kalau Allah nak bagi rezeki dapat. Duduk gitu. Pergi duduk kat dapur, duduk diam, tak usah duduk masak apa. Ya Rabbi, aku nak makan nasi hari ni. Tunggu kat dalam apa ni, tengok-tengok dalam puyuk, siap ada nasi penuh. Ada ke lagu tu? Tak makan lah jawab dia dah. Ini dalam bab keduniaan kita kena tengok orang di bawah, jangan tengok atas. Tapi dalam bab akhirat jangan tengok orang bawah. Kalau tidak zon selesa sama kita. Saya masjid pergi dah, solat Jumaat dah siap dah. Orang tu jangan-jangan yang pergi berasa hebat dah kita. Mari pula saya baca Quran dah dua muka, 3 muka dah satu hari. Orang lain tak baca langsung. Jadi kalau kita duk tengok kepada orang yang di bawah kita dalam bab ibadat, maka kita akan kecundang. Kita kerugian. Ini dipanggil kamu tengok orang di bawah kamu dalam bab perkara keduniaan supaya kita bersyukur. Alhamdulillah ya Rabb. Maha kaya Tuhan yang telah beri kepada aku apa yang kita nak. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara bacaan yang kita baca pada waktu pagi. Contoh baca ke tidak? Doa zikir waktu pagi itu kena baca. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa amwali. Allahumma astur aurati wa amir rawati. Allahumma ihfazni min bayni yaday. Jadi ini hadis ini diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya kita baca pada waktu pagi. Termasuk dalam zikir maksurat waktu pagi. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Minta afwa wal afiyah. Minta kita selamat dan minta sejahtera di dunia dan di akhirat. Itu dia panggil doa Nabi ni, dalam bahasa Arab kata jawami'ul kalim. Cakapnya pendek tapi merangkumi segala perkara. Cakapnya pendek tapi lengkap. Doa kita ni kadang-kadang panjang sangat, minta segala benda minta. Contohnya waktu kita tarawih baru ni, di antara doa yang saya sampai sini saya pun duk mikir macam mana kata sekali menu-menu diangkat ke Tuhan. Kan Allahumma inni as'aluka bil imani kamilin. Cantik lagi. Siapa kepada wa fil jannati dakhili, masuk dalam syurga, wa ala sarirati, duduk atas katil rehat-rehat, nak pakai baju sutera, nak kahwin dengan bidadari, nak minum madu. Saya ingat ni datuk kita Ustaz Ismail Kamuh ni, di antara orang yang terawal teguh, dia kata apalah pula tulis menu ke Tuhan. Cukup kita kata wa adkhilil jannah, ya Allah masuk dalam syurga. Tak payah cerita dalam syurga tu mala ainun ra'at wala uzunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Dalam syurga tu sudah ada benda yang tak pernah kita terlintas di hati, tak pernah dilihat oleh mata, tak pernah terfikir oleh telinga, didengar oleh telinga. Cukup. Ini baik. Itu dia panggil yang kedua, tengok kepada orang di bawah, jangan tengok orang di atas di dalam bab keduniaan. Yang ketiga, wa an asila rahmi wa in jafani. Ini penting. Tanda tuan-tuan yang ketiga ni, di antara perkara yang berlaku dalam masyarakat kita ini, pesanan yang ketiga, Nabi memerintahkan aku menyambung silaturrahim walaupun mereka berlaku kasar kepada aku. Kita hari ni kalau apa ni, pergi rumah kawan, kita kata nak pergi hubungi silaturrahim, itu nak pergi berbesan baru jadi. Kawan hubungi ukhuwah, persaudaraan, persahabatan.
Silaturahim iaitulah orang yang ada hubungan rahim dengan kita. Apa ni, sepupu, adik-beradik. Orang yang boleh kata, siapa dia? Tok dia dengan tok kita sama. Itu dia panggil silaturahim. Jangan pula cerita macam orang pergi jumpa Sayyidina Muawiyah. Dia pergi jumpa Muawiyah, dia kata, Muawiyah, aku mari nak minta bantuan dengan kamu ni dengan nama silaturahim. Muawiyah pun terkejut tengok. Dia ni waris kat mana ni? Dia kata, mu kabilah mana? Dia kata, cara apa kabilahnya? Kita akan mari daripada Tok Adam lah kau. Kata di Muawiyah, kalau lagu ni habis negara, habislah Baitul Mal aku. Semua orang atas dunia ni mari daripada Adam. Ke ada orang mari daripada buluh betul? Itu tak boleh pakai cerita. Kita karut je tu. Jadi wa in jafani, walaupun mereka buat tak baik. Ini hadis ni. Hubungi silaturahim walaupun mereka tak baik. Dalam hadis yang lain Nabi kata apa? Laisal wasilu bil mukafi. Bukan makna orang hubungi silaturahim itu orang pergi membalas kunjungan. Lah. Kita ni kalau hari raya lah contoh tak. Nak pergi mana raya ni? Rumah orang ni, rumah ni. Sebab dia selalu datang rumah kita. Itu bukan hubungi silaturahim. Itu membalas kunjungan. Nabi kata, laisal wasil bil mukafi. Bukan orang hubungi itu mana orang yang pergi balas. Tapi al-wasil man qata'ahu wasalah. Maksud orang yang hubungi silaturahim itu iaitulah apabila orang putuskan hubungan, kita pergi sambung. Itu maksud silaturahim. Jadi tuan-tuan hari ni kena ubah dia punya jadual. Kena ubah dia punya persepsi. Hadis ini diriwayat oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Walakin al-wasil allazi idza quti'at rahimhu wasalaha. Bila orang putus, kita sambung. Cuba kita senarai hari ni. Berapa rumah kita tak pergi. Tak pergi lagi. Tambah-tambah suasana muk raya masih ada lagi. Kadang-kadang kita pula jadi penghasut pada anak-anak. Lalu ke rumah ni, dia kata, ni rumah keluarga kita ni. Ayah tu bagi tahu kepada anak, ni rumah keluarga kita ni. Tapi dia tak pernah mari rumah kita, kita jangan pergi rumah dia. Tu molek lah tu. Dia panggil bapak menjadi penghasut kepada anak-anak supaya putuskan hubungan keluarga. Tak? Patutnya masuk rumah orang ni, dia ni keluarga kita ni. Sepupu ke dua pupu ke, mari kita pergi ziarah dia. Sebab dia tak pernah pergi rumah kita. Itulah yang dipanggil al-wasil, orang yang hubungi silaturahim, yang disebut dalam hadis kelebihannya begitu besar. Ini satu persepsi yang perlu kita ubah. Hadis ini dalam Bukhari. Nabi sebut laisal wasil bil mukafi. Bukan orang hubungi itu orang yang pergi balas. Itu dipanggil membalas kunjungan. Kita tak mau balas kunjungan. Hari ni kita nak pergi sambung yang dah putus. Hari ni berapa banyak putus hubungan silaturahim dengan sebab-sebab yang sangat simple, sangat ringkas. Bertalu-talu soalan-soalan yang mari daripada orang. Dia kata, ustaz, saya dengan adik-beradik tak apa nak jadi dah. Sebab tak ada sebab lain. Sebab kadang-kadang dengan harta pusaka yang ayah tinggal. Kadang-kadang ayah pula buat masalah. Harta ni bagi kepada anak ni, bagi adik ni tanpa pengetahuan semua anak-anak. Itu pun kita menjadi sebab berkelahinya anak-anak selepas tidak ada orang tua. Maka marilah kita hubungi silaturahim. Artinya mana-mana yang telah putus, lama dah hubungan tak ada, putus. Tengok dalam telefon, tengok senarai, tengok lama dah dia tak jumpa keluarga kita. Apa salah tulis SMS atau WhatsApp, Assalamualaikum, agaknya tak terlambat lagi, selamat hari raya. Pagi sepatah. Lama dah kita tak jumpa. Jadi senarai orang yang kita nak pergi ziarah, iaitulah orang yang tak mari rumah kita. Itu nama dia silaturahim. Ini tiga. Dia sebut wa in jafani. Ada orang mari mengadu pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, ya Rasulullah, orang tu aku buat baik dengan dia, dia buat tak baik dengan saya. Kita beri benda-benda pada dia, dia marah balik. Nabi kata, kalau betul lah sebagaimana yang kamu kata, seolah-olah dia ni ambil tabur debu dalam bekas dia sendiri. Ini adab yang ketiga supaya kita tengok, kita hubungi silaturahim. Yang keempat, wa an uktsira min la haula wala quwwata illa billah. Ini agak mudah sikit. Yang keempat, aku diajar supaya banyak kata la haula wala quwwata illa billah. Boleh kata tak? Boleh? Sama tak apa kata tak boleh? Ada satu risalah yang saya keluarkan, tuan-tuan tengok dalam
dalam website tu ada. Tajuk dia Zikir 4 kalimah. Nanti mari pula kita syarah zikir ni. Zikir 4 kalimah ini ada dalam riwayat-riwayat yang sahih saja menyebut 12 kelebihan. Tuan-tuan nak ijazah hari ni zikir ni? Nak. Tapi kalau saya ijazah kena janji. Apa janji dia? Kena baca. Tu ya caranya. Tak ada kata kena bai'ah apa, tak ada bai'ah dah kita ni. Bai'ah biasa. Zikir ni semua orang ingat. Muslimat nak ijazah. Tapi kena bertanggungjawablah lepas ijazah ni. Cuba kata subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ingat dah? Ada setengah riwayat tambah ni wala haula wala quwata illa billah. Dalam zikir 4 kalimah ataupun 5 dengan la haula wala quwata illa billah ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, itulah zikir yang sangat disayangi oleh Allah Azza wa Jalla. Kita ni tak usah kata apa, benda hak kita suka, hak kita sayang, seronok sangat kita kalau orang sebut banyak. Dah, seronok. Kita sayang kepada anak kita. Kalau orang puji anak kita, oh semangat lalu. Ini Nabi SAW sebut, inilah di antara kalimat yang disukai oleh Allah Azza wa Jalla. Kenapa kita tak nak sebut? Kita nak suruh Tuhan sayang kepada kita, tapi kita tidak buat perkara-perkara yang menyebabkan Allah sayang kepada kita. Ada satu kuliah saya, tahun lepas kita buat siri kuliah, tajuk dia Meraih Cinta Allah. Bagaimana nak mencari cinta Allah? Kata di Al-Imam Ibn Qayyim dalam kitab dia, dia sebut 10 sebab seorang itu mendapat kasih Allah Azza wa Jalla. Kita nak suruh Tuhan sayang kepada kita, nak kita buat 10 sebab ni, insya-Allah dia akan mari. Di antara sebabnya ni, banyak berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi tuan-tuan mesti akan tanya, berapa kali sehari ustaz nak baca? Dalam hadis itu Nabi sebut kata 100 kali. Jadi kita letaklah paling minima kita boleh kata 100 kali. Boleh tak boleh? Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Waktu lain mungkin kita sibuk, duduk atas kereta sambil-sambil kena jam baca. Banyak menyesal, banyak faedah sebenarnya. Itu yang yang keempat, kita banyakkan baca la haula wala quwata illa billah. Apa saja pun. Kita kata juga bila nak marah orang. Tak. Bila orang nak marah, la haula wala quwata illa. Bukan marah, bukan zikir ingat Tuhan, zikir kerana nak marah orang. Jadi kata la haula wala quwata illa billah. Dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim daripada Abi Musa al-Asy'ari, kata Abu Musa, Nabi SAW tanya dia, Abdullah bin Qais nama dia, ala adulluka ala kalimatin min kunuzil jannah, nak ke tidak aku tunjuk kepada kamu kalimah daripada gedung syurga. Sahabat-sahabat ni dia tak jawab, dia tak kata tahu, kata apa, dia kata qalu bala ya Rasulullah, nak lah, kenapa tak nak? Nabi kata apa? Katalah la haula wala quwata illa billah. Itu dia panggil gedung syurga. Siapa nak suruh dia ni ambil bacaan daripada perbendaharaan syurga, baca la haula wala quwata illa billah. Bila kita baca zikir ni? Waktu jawab azan. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Kita jawab apa? Alhamdulillah. Saya yakin tuan-tuan yang mari masjid ni jawab la haula wala quwata illa billah. Yang saya bimbangnya hak duduk rumah tu. Dia jawab apa? Takut dia hayya 'alas salah juga. Kan belawai tu bila panggil mari sini. Hayya 'alas salah, mari solat sini. Hak duduk di rumah jawab hayya 'alas salah. Jadi tak mari dia solat di rumah. Itu tukar tepat. Sebab kalimah ini memang daripada kunuzil jannah. Sebab makna dia panjang. Dia panggil hauqalah. Nak syarah hadis ni saja pun satu masa kita panggil. Kuliah subuh pun tak cukup. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya upaya, tidak ada kekuatan, tidak ada segala tenaga aku nak menyahut seruan ini kecuali dengan pertolongan-Mu ya Allah. Kalau kita nak kata sekadar kita dengar azan, kita boleh pergi berapa ramai orang dengar. Azan yang kita laun atas menara kita ni berapa kilometer dia punya jarak boleh dengar. Bukannya dekat. Satu-satu masjid tu sampai 2 kilometer dia punya mikrofon boleh dengar. Dia punya mikrofon. Tapi yang pergi berapa orang?
Ini yang kita bimbang hari ini, tuan-tuan. Bila kita sebut la haula wala quwwata illa billah, tidak ada daya upaya, tidak ada kekuatan aku nak pergi, nak menyahut seruan ini kecuali dengan pertolonganmu ya Allah. Kita sandarkan kepada Allah, maka ketika itu Allah ringankan untuk kita angkat punggung kita, bangun pergi ke masjid. Di saat zaman kita hari ini orang kesibukan, kuhulu kehilir, banyak kerja, banyak masalah, saya mengatakan orang yang sampai menyahut seruan da'i ilallah ini kepada rumah-rumah Allah, di masjid, di surau, di balasah ini, inilah manusia yang Allah Ta'ala pilih untuk kita menjadi orang yang baik. Alhamdulillah tuan-tuan, teruskanlah istiqamah kita dengan duduk di rumah-rumah Allah Ta'ala ini, kerana inilah di antara sebab. Satu lagi cerita, panjang pula cerita ni. Waktu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dengar sahabat-sahabat dia mengangkat suara bertakbir kuat-kuat, Allahu Akbar, maka Nabi kata, tak payahlah kamu arbi'u ala anfusikum, kesialah diri kamu, kamu tidak panggil Tuhan yang tuli, Tuhan yang jauh, cukuplah kita. Kemudian kata di sahabat ni, aku dekat dengan Nabi, aku baca la haula wala quwwata illa billah. Nabi pun tengok pada sahabat, Nabi kata, ya Abdullah bin Qais, mu tahu ke tidak yang membaca tadi apa? Nabi kata, itu bacaan daripada gedung syurga. Jadi kita hari ini nak ke tidak, tuan-tuan sendirilah baca, tengok keadaan kita. Yang kelima, wa an atakallama bimurril haq. Nabi pesan yang kelima, aku diperintahkan bercakap benar walaupun pahit. Hari ini berani tak berani kita menyatakan kebenaran? Dia kata, payah ustaz. Kita nak nyatakan kebenaran yang benar, yang hak itu. Apa yang disampaikan agama ini daripada Allah, daripada Nabi, daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam, nyatakan yang hak kepada orang yang berhak. Jadi ada yang mengatakan di sini, sebagai ulama mengatakan, menyatakan yang hak ini, yang besar, yang diwasiat ini, iaitulah menyatakan kebenaran di hadapan pemerintah yang zalim. Sehingga dalam hadis lain Nabi kata, sayyidus syuhada, penghulu orang mati syahid, iaitulah Sayyidina Hamzah bin Abdul Talib yang syahid di Uhud pada tahun yang ketiga Hijrah. Wa rajulun qama ila imamin jairin fa'amarahu wa nahahu faqatalah. Dan orang yang bangun berdepan dengan pemerintah yang zalim, menyatakan dan melarang benda yang mungkar, maka dia dibunuh. Maka itu dia panggil sayyidus syuhada. Maka hari ini menjadi kewajipan kepada kita menyatakan yang benar, tak kiralah kepada siapa, sama ada yang orang atas, orang bawah, sama-sama kita nyatakan yang hak. Bila kita tengok, ini saya tengok kawan-kawan kita sama-sama satu masjid pun tak berani nak tegur. Kadang-kadang waktu kita solat, ada orang waktu sujud kaki tak rapat, sedangkan kita diperintahkan sujud di atas 7 anggota. Tak cuek lah, bagi tahulah kepada kawan tu, suruh dia sujud betul-betul, tak berani. Subhanallah. Bila kita tidak berani tegur dalam keadaan dia beribadat dalam keadaan yang salah, yang disebut oleh para fuqaha ahli fiqh mengatakan solat itu tidak sah sebab tak cukup anggota sujudnya, apakah itu tanda kita sayang kepada sahabat? Tak. Ini orang penting diri sendiri, nanti dia marah. Tak, kita mengatakan jangan, takutkan orang marah. Yang pentingnya kita kena sampaikan apa yang benar. Tak berani. Kalau nak sampai benda-benda macam ni, payah lalu. Apa salah kita pegang sahabat, saya tengok kaki awak terangkat tadi. Cakap pun sama seorang. Jangan duduk main ambil mikrofon marah lalu, jangan. Ni bahkan dalam kitab tasawuf ni, kitab apa ni, bimbingan mukmin, dia kata manusia menegur orang ini 3 cara. 3 cara. Ada orang tegur memang kita salah, dan dia pun ikhlas menegur dengan cara yang betul. Dia tak bagi tahu pada orang, dia SMS kat kita, Assalamualaikum, sahabatku yang disayangi, saya tengok awak ni dalam bab solat ada masalah gini-gini, atau dalam apa saja bab. Sama seorang cakap. Tapi masalah orang ni, kalau dia orang tegur marah selalu. Dia panggil print screen, serang pergi atas kawan, tengok dia ni kata aku macam-macam. Subhanallah, dia berdua. Semalam saya dalam satu kuliah khas saya buat tentang print screen, yang kita duduk bercakap dalam grup yang tertutup ini termasuk dalam perbuatan an-namimah, perbuatan melaga-lagakan orang, yang termasuk dalam dosa besar. Hari ni berapa ramai kawan kelahi semua dengan sebab duk main screen ni. Tak sekira lah mesyuarat bocor tu lagi tu. Kita ambil yang kita ya dulu. Apa nak buat? Nasihat yang kedua, orang nasihat betul tapi cara salah.
Kita salah sungguh, tapi dia pergi hentam secara terbuka. Itu dia panggil, dia nasihat tapi dia menyakiti kita. Kumpulan yang ketiga memang jahat. Perbuatan jahat, berniat jahat, maknanya dia fitnah pada kita. Jadi kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, ketiga-tiga kategori ini kamu ambillah satu benda yang positif, bahawa dia telah memberi kepada kamu satu peringatan. Walaupun dia buat yang salah, cara dia salah, tapi kita kena ingat bahawa kita juga perlu berhati-hati. Kata di ahli-ahli fikir, al-haqqu ma syahida bihil a'da, kebenaran itu lebih terserlah apabila musuh memberi saksi. Kita dengar orang kata apa kat kita, tapi kena tebal telinga, kena pegang biji mata lah tak? Tengok orang kata apa. Masa tu dalam Facebook yang duk baca sangat orang komen. Saya tak suka baca komen kat bawah tu, kalau tidak serabut kita. Tak nak buat kerja. Kita tak kita nak kata, orang nak kata apa biar balas sama dia, sudah. Cakap kepada ilmi, kalau dia menampar sangat, buang. Itu je lah. Apa je kita nak buat. Jadi manusia hari ni di zaman fitnah internet ini, dia panggil fitnah ad-duhaimat. Fitnah yang mari, tak ada rumah yang selamat. Illa latamathu. Itu di akhir zaman. Cuma duhaimat kecil-kecil ni sudah berlaku. Hari ni dengan adanya alat moden hari ni, jarang orang nak selamat. Jadi yang kelima kita bercakap yang hak. Wala ta'khuzni fillahi laumatu laim. Ini yang keenam, Nabi kita berwasiat supaya tidak takut celaan orang mencela apabila kita berdakwah. Kita tahu banyak benda-benda dalam masyarakat yang pincang, yang tak betul. Nak tegur, takut orang marah. Itu satu masalah juga. Kita duk takut kepada orang marah dengan kita, tapi kita tidak takut Allah marah. Kita kena letak situ hari ni. Manusia marah memang sakit kepala. Orang marah ni, siapa yang kata tak kau? Kita ni kalau orang kritik, susah hati lalu. Orang puji pun susah hati banyak-banyak. Tapi kita jangan beri sebab orang marah, dan kita juga jangan menjadi provokasi supaya orang marah. Tak boleh. Ni kadang-kadang kita buat, memang buat nak suruh orang marah, biar orang marah. Saya nak menyatakan kebenaran. Kita ada uslub, ada cara. Nabi SAW ketika menegur para sahabat, Nabi tak sebut nama. Tak kata orang ni orang ni. Nabi kata ma balu aqwamin. Bagaimana ada kumpul orang ni macam ni. Dia tak kata fulan bin fulan atas mimbar dia, ini buat salah. Itu dia panggil tasyhir. Ini dia panggil nak menjatuhkan maruah orang. Itu tidak boleh. Yang seterusnya, wa alla as'alan nasa syai'an. Itu yang terakhir, Nabi berpesan kepada dia, jangan kamu minta dengan orang apa-apa. Itu maknanya, kerana itulah Abu Zar ni seorang yang zuhud. Nabi waktu dalam peperangan Tabuk, Nabi tengok Abu Zar berjalan seorang diri. Nabi kata apa? Kun Abazar yamshi wahdahu wa yamutu wahdahu wa yub'asu wahdah. Nabi kata boleh jadi Abu Zar tu jalan seorang-seorang tengah pada pasir. Dia ni akan jalan seorang, mati seorang, dan dia bangkit dalam keadaan seorang. Subhanallah, doa Nabi ini mustajab. Abu Zar radhiyallahu anhu ketika di zaman pemerintahan Sayyidina Uthman, dia terlalu banyak menegur. Oleh kerana dia terima ni qulil haqqi walau kana murani, sampaikan walaupun dia tegur belaka. Tegur tu tak takut dia. Sampai peringkat oleh kerana dia ni banyak sangat menegur, maka dia ambil keputusan pergi duduk satu tempat nama dia Ar-Rabazah. Rabazah ni daripada Madinah nak pergi ke Qasim lebih kurang 150 km, dan ketika dia mati tak ada orang. Seorang dia mati. Dia dengan isteri dia. Sehinggalah orang lain lalu lalang, dia kata, tolonglah, ini sahabat Nabi mati di sini. Itulah Sayyidina Abu Zar. Sahabat-sahabat radhiyallahu anhum, bila dia terima satu wasiat, mereka ni akan pegang. Abu Hurairah terima wasiat. Kata dia, ausani khalili bisalas. Kekasih aku pesan kepada aku 3 perkara. Iaitulah puasa 3 hari sebulan, duha 2 rakaat, dan witir sebelum tidur. Kata di Abu Hurairah, aku tak pernah tinggal semenjak aku dengar Nabi berisal. Ummu Habibah, bila dia terima wasiat Nabi SAW, hadis Nabi kata, siapa dia jaga 12 rakaat satu hari satu malam, Allah Ta'ala bina satu mahligai dalam syurga. Tuan-tuan nak mahligai ke hari ni? Kau lain kali hari ni selalu lah. Dia kata, ustaz bagi tahu selalu lah, takut mati tak sempat nak ambil mahligai kan. Nabi kata, siapa dia jaga 12 rakaat satu hari satu malam, 12 rakaat. Dia kata, tarawih pukul 8 ni ustaz, ni 12 dah pula dah.
Kita kalau bab bilangan rakaat ni rasa lemah lalu dah. Tadi Nabi sebut jangan tengok orang bawah, tengok orang atas. Orang lain beratus rakaat satu malam solat. Jadi 12 rakaat ni bermula daripada solat fajar tadi. Sunat fajar, sunat subuh. Sama ni. Banyak makcik tanya, "Ustaz, apa beza sunat fajar dengan sunat subuh?" Kata itu kembar siang. Sama nama. Macam kita solat ni. Solat subuh ada setengah kalender tulis. Solat fajar sama ya. Jadi 2 rakaat sebelum subuh. 4 rakaat belum zuhur. Nanti belum zuhur nanti 4. 6. 2 rakaat lepas zuhur 8. 2 rakaat selepas asar. Ya. Tulis dah. Tak ada. Takut tulis dah ni. 2 rakaat lepas maghrib dan 2 rakaat selepas isyak. Itu 2 package 12 dia panggil. Ini dia panggil sunat rawatib yang muakkad. Kata di Ummu Habibah, "Ma taraktuhunna munzu sami'tuhun." Ma taraktu. Aku tak pernah tinggal 12 rakaat ini semenjak aku dengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rawi daripada Ummu Habibah nama dia Ambasah. Ambasah kata ma taraktu. Aku tak pernah tinggal semenjak aku dengar daripada Ummu Habibah. Mari pula rawi lain pula semua jawab macam tu. Tuan-tuan berani tak jawab kata hari ni? Insya-Allah kami juga tak akan tinggal 12 rakaat ini semenjak dengar cerita ni daripada Abu Anas. Boleh? Insya-Allah degah sikit nak dengar ni semangat. 12 rakaat satu hari satu malam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Taala bina sebuah mahligai dalam syurga. Apa yang kita tak mampu tuan-tuan? Belum subuh dapat tak dapat tadi? Dapat. Teruskan hari ni belum zuhur 4 rakaat. Jadi dia kata belum zuhur tu masalah. Waktu kerja kan. Ada riwayat daripada Ibnu Umar 10 rakaat. Tapi yang masyhurnya kata ulama hadis, masyhur riwayat Ummu Habibah sebab dia ada tambahan lagi 4 rakaat belum zuhur. Mana kita buat 2 rakaat, 2 rakaat. Kalau hari ni jam sangat tak mampu, tak sempat, buat 2 je. Biar ada juga. Kemudian lepas zuhur 2, lepas maghrib, lepas isyak. 12 rakaat kita dapat package mahligai dalam syurga. Siapa tak nak? Rugi sangat kita tadi. Ini sangat rugi. Kemudian untuk melengkapkan satu hari satu malam dalam hidup kita ni, tadi Nabi Abu Hurairah kata, "Ausani khalili, kekasih aku pesan supaya solat 2 rakaat duha." Buat tak buat kita? Buat duha. Jadi duha 2 rakaat campur dengan 12 14. Ausani khalili, supaya aku solat witir. Witir 3 jadi berapa? 17. Tadi dia kata package 12 ni naik 17 dah pula dah. Kita naik sikit dah. Upgrade sikit. 17 rakaat bagi saya ini sudah satu package. Cukuplah untuk kita menjadi wali min auliyaillah di zaman kita hari ini. Tuan-tuan tersebut mikir saya nak orang dulu solat sampai beratus rakaat. Tak payah. Maintain 17 rakaat ini, insya-Allah kita sudah taraf wali Allah. Wali hak kecil pun tak apalah. Aulia Allah kita ni. Boleh agak-agak boleh buat. Boleh jaga. Insya-Allah. Kalau saya mari ceramah pelik-pelik pun tuan-tuan tak juga. Tapi kalau kita MOU lagu ni, insya-Allah dia boleh jadi. Semangat tu ada. Nak jaga ni. Saya sudah janji dah hari ni, kita berjanji dengan Allah SWT bahawa kita nak jaga 12 rakaat satu hari satu malam yang muakkad, tambah lagi 2 duha, 3 witir, selesai masalah kita. Alhamdulillah muslimin dan muslimat, 7 riwayat ini, hadis ini diriwayat oleh Imam Ahmad, diriwayat oleh At-Tabarani. Kata di ulama-ulama hadis, Ibnul Mulaqqin contohnya mengata sanadnya jayyid, dan ulama semasa juga mengatakan sanadnya sahih. Cerita 7 wasiat Al-Imam Abu Zar Al-Ghifari, menerima wasiat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan saya rasa wasiat yang disebut tadi semuanya di bawah kemampuan yang boleh kita buat, yang mampu kita buat. Mudah-mudahan wasiat ini memberi satu benda yang berguna kepada kita, insya-Allah. Kalian alhamdulillah allazi bi ni'matihi tatimmus salihat, maka Allah SWT anugerahkan kepada kita suatu masa kita beribadat kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana kata Al-Imam Asy-Syafi'i. Tuan-tuan ada kata tanda kata-kata Imam Syafi'i ini sangat menyentuh perasaan. Imam Syafi'i kata, dan kita khatam dengan cerita ni. Imam Syafi'i kata apa? Man ahabba an yaftahallahu lahu qalbu. Siapa dia nak Allah Ta'ala buka hati dia, wa nawwarahu, nak suruh Allah Ta'ala cahayakan hati kita,
maka fa'alaihi, hendaklah dia kena buat 3 perkara. Yang pertama, bitarki al-kalam fi ma la ya'ni. Tinggalkan perkataan, perbualan yang tidak ada faedah. Tinggal. Kita hari ni perbuatan yang tak ada faedah tu hak semangat tu. Kalau boleh buka kelab buah tu, sampai tengah hari pun tak apa. Itu perbualan yang tidak ada faedah. Kalau perbualan yang terlibat dengan mengumpat, itu bukan sakat tak ada cerah hati, memang gelak terus. Na'udzubillah. Yang pertama. Yang kedua, bitarkil ma'asi bitarkiz dzunub wajtinabil ma'asi. Tinggalkan dosa-dosa yang lepas, kita taubat dan jauhkan dosa yang akan datang. Ini sebab dosa inilah yang mengekang hati kita daripada menerima cahaya. Yang ketiga, wa an yakuna bainahu wa baina rabbih khabiyatun min amalin. Hendaklah ada di antara dia dengan Allah, iaitulah amalan-amalan rahsia yang orang lain tak tahu. Ini kita nak amalan yang tersembunyi. Dia kata saya pergi solat jemaah, tu semua orang tahu. Saya pergi haji, semua orang tahu. Satu kampung pergi hantar dah. Pergi airport, penuh airport. Pergi umrah sama juga. Yang kita naknya amalan bainahu wa baina rabbih, di antara kita dengan Allah saja. Manusia tak tahu. Inilah amalan di rumah kita. Karena itulah Nabi galakkan supaya Nabi kata la taj'alu buyutakum qubura. Jangan jadikan rumah kamu tu macam kubur. Kubur ni bukan tempat ibadat, tempat pergi tanam orang untuk kita mengambil pengajaran daripada orang mati. Jadi rumah kita jangan jadi kubur. Artinya kita solat sunat di rumah, kita baca Quran di rumah, kita bermunajat, berzikir di rumah kita. Ini di antara khaliyatun, satu min amalin, amalan yang tersembunyi di antara kita dengan Allah, dia tahu. Kata apa Imam Syafi'i kata, siapa dia buat macam ni, siapa dia buat ni 3 perkara nasihat ini, nescaya Allah Subhanahu wa taala akan bukakan, cerahkan hatinya, cerahkan dadanya. Wa yushghiluhu an ghairihi, ia menyebabkan Allah taala beri kepada amalan yang baik yang menyibukkan kita daripada benda lain. Hari ni kenapa kita sibuk benda lain daripada berzikir? Sebab hati kita bermasalah. Kalau hati sudah tenang, dia tak sibuk dah cara orang. Hari ni tak sodok cara orang. Saya ni kadang-kadang dipaksa masuk dalam grup, kita keluar dia masuk balik. Grup osak ni memang bala sungguh nak akhir zaman. Kita keluar dia masuk balik, ustaz kena ada sini dia tu. Tapi dia bukan dengar buah kita pun, dia dengar buah dia ya. Jadi dia dalam tu duduk mengumpat orang. Mana kita boleh duduk? Orang duduk mengumpat dalam tu, kita tak tegur, kita tak left, kita tak tinggalkan, bermakna kita duduk sama dalam majlis mengumpat. Itu masalah. Ini memang bala. Kalau ada tengok je, kalau nampak duduk dalam majlis grup kita ni mengumpat, kita minta izin, kata aku nak keluar dah, tak mahu duduk macam ni. Tapi kalau dalam grup kita duduk bincang, berapa ni kerja-kerja kebajikan, tanya khabar sahabat-sahabat yang uzur, yang sakit, duduk. Apa ni? Ada maksiat dalam tu lagi. Dia kata maksiat juga dalam ni, maksiat. Tuan-tuan tahu sekarang ni dia panggil maksiat di alam maya. Ikhtilat di alam maya, pencampuran di alam maya, cukup dahsyat. Ada orang mari mengadu, dia kata ustaz, saya bercerai dengan bini gara-gara grup sekolah rendah. Jumpa balik dengan kawan lama, berkelahi dengan suami. Bala. Ini maka kita habiskan masa kita dengan beribadat kepada Allah Ta'ala. Imam Syafi'i kata, siapa dia buat 3 perkara ini, nescaya Allah Ta'ala akan beri kepada dia ilmu yang menyibukkan dengan diri dia daripada benda yang tidak berfaedah. Jadi cobalah kita gilap hati kita, mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kepada selamat. Jadi kita tamatkan majlis kita dengan 7 wasiat ini, dan juga wasiat-wasiat kita cuba untuk istiqamah, jaga 17 rakaat satu hari satu malam ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kepada kita kepahaman yang baik, ilmu yang bermanfaat, mendapat hati yang sejahtera insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.